Muslim. Contoh daripada Nabi Muhammad SAW ini jelas menunjukkan bahawa dalam keadaan kita berhadapan dengan suasana penyakit berjangkit, maka amalan bersalaman tidak dilakukan. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan contoh yang wajar kita teladani dalam era pandemik ini. Elakkan daripada bersalaman bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Take one. Saleh. Kita semua inginkan hanyalah yang terbaik. Namun bila yang terjadi sebaliknya, Bila yang telah kau usaha namun tidak akhirnya menjadi apa saja yang kau harapkan. Sabar, 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 itulah yang terbaik. Sabar, 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 itulah yang terbaik. Nantikanlah masanya akan tiba. Nantikanlah masanya yang sempurna. Bila masanya, bila akan tiba. Biar Tuhan saja yang menentukan. Jika kau terus berusaha, pasti jua akhirnya menjadi apa saja yang kau harapkan. Sabar, 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 itulah yang terbaik. Nantikanlah masanya akan tiba. Nantikanlah masanya yang sempurna. Bila masanya, bila akan tiba. Biar Tuhan saja yang menentukan. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami untuk bicara adab kita setiap Selasa 9 malam kita bawakan rancangan ini untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dan insyaAllah kali ini pertemuan kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun bersama-sama dengan kita dalam talian untuk kita bawakan diskusi ini dalam bicara adab. Anda boleh terus dengarkan dekat radio macam biasa, menonton di Facebook Live dan juga YouTube channel kami, dan kita bersama-sama untuk kita bawakan adab berwuduk. Untuk bahagian yang kedua kita nak sambung lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini?
Alhamdulillah, sihat. Apa khabar DJ Faiz? Sihat, Alhamdulillah. Kita doakan Ustaz semoga terus dalam kebaikan, diberikan kesihatan untuk sama-sama berkongsi ilmu dengan kita. Banyak bicara yang dapat kita bawakan. Kali ini insyaAllah bicara adab kita masih lagi dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan adab berwuduk. Kita nak sambung lagi, macam Ustaz sebut ada lebih 200 Ustaz amalan sunat yang boleh kita amalkan ketika berwuduk kita ni. InsyaAllah semoga dapat jadi panduan kita yang tak lain tak bukan selain daripada kita belajar. Kita doa semoga dapat kita beramal sungguh-sungguh dengan apa pun yang dah kita pelajari. Ustaz, kita nak mulakan pengajian bicara adab kita minggu ni. Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman yang benar kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat beramal dengan apa yang kita telah pelajari, sedang pelajari dan akan pelajari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا، وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman, sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala temukan kita lagi
di dalam majlis yang disebut oleh junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raudatun min riyadil jannah, bahagian daripada taman-taman syurga. Dan kita hadirkan niat-niat yang baik, kita hadirkan niat kita untuk menuntut ilmu, agar dengan ilmu tersebut dapat kita beramal dengannya. Bahkan kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur juga kepada Allah pada hari ini berlaku peristiwa agung kepada kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sahaja untuk kita dengarkan kisahnya, tetapi kita ambil ibrah dan pelajaran yang terdapat di dalamnya. Itulah dia peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, satu peristiwa yang agung. Bahkan di sanalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kefarduan satu ibadah yang sangat besar, itulah dia salat. Kalau ibadah-ibadah lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan melalui malaikat, melalui Jibril alaihissalam. Tetapi ibadat salat Allah berikan langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu tanda kemuliaan dan pentingnya salat itu di dalam kehidupan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sesuai dengan apa yang dibicarakan ataupun apa yang disebutkan tentang solat, maka tidak boleh lari dengan apa yang perlu disempurnakan sebelum solat. Itulah dia wuduk. Dan inilah tajuk yang masih kita bahaskan daripada perbahasan minggu yang lalu. Sebelum itu, ataupun sebelum kita sambung pembicaraan kita di dalam kitab kita, yang mana membicarakan tentang adab-adab ketika berwuduk, maka kita sebutkan sedikit tentang pentakrifan wuduk. Dalam pentakrifan wuduk, maka para ulama menyebutkan apakah makna wuduk dari sudut istilah. Jadi dari sudut istilah adalah ismun li ghasli a'dha'in makhsusah biniyatin makhsusah ala wajhin makhsus. Apa dia? Adalah nama bagi membasuh anggota tubuh tertentu. Jadi wuduk ni bukan semua anggota dibasuh, tetapi anggota-anggota yang dah ditentukan kita basuh. Dengan niat tertentu, perlu hadirkan niat. Maka tak sama orang yang basuh muka kerana nak bersejuk-sejuk dengan orang yang membasuh muka kerana berwuduk. Kerana niat itu membezakan. Dengan cara yang tertentu. Ada turutannya. Tak boleh basuh kaki dulu baru basuh muka. Tak boleh basuh tangan dulu baru basuh muka. Tetapi semuanya perlu disusun mengikut tertibnya. Bahkan wuduk ini bukan sahaja penting ketika mana salat. Yang lebih utama dan lebih baik seseorang itu cuba melazimi wuduk ketika dalam kehidupannya. Kita nak pergi kerja ke, kita nak pergi mana-mana, kalau boleh lazimi diri kita dengan wuduk, kerana dengan wuduk itu akan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa riwayat menyebutkan tentang keutamaan berwuduk. Ini agar tambah kita punya raghbah, kita punya motivasi, semangat agar sentiasa berwuduk. Nabi SAW menyebutkan, la yusbighu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa ma ta'akhkhar. Hadis riwayat Al-Bazzar. Disebutkan apa? Tidaklah seorang hamba itu berwuduk dengan sebaik-baik wuduk. Maksudnya wuduk dengan keadaan yang paling sempurna, kecuali apa dia? Kalau dia berwuduk dengan keadaan sempurna, diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan, hadis ini riwayat Muslim, maka Nabi sebut, man tawadda'a fa ahsana al-wudu' kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min azfarihi. Barang siapa yang berwuduk dengan sebaik-baik wuduk, wuduk yang sempurna, maksudnya sempurna sunatnya, adabnya, maka dosa-dosanya akan keluar dari badannya sampai melewati kuku-kukunya. Maka kita dapat fahami, dengan cara seseorang itu berwuduk dan wuduknya itu sempurna,
ia menjadi sebab pengampunan dan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bahkan banyak lagi riwayat-riwayat yang mana menyebutkan tentang kelebihan orang yang melazimi wuduk dan melaksanakan wuduk dengan sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sekarang kita masuk terus ke perbahasan kita di dalam kitab kita. Kalau buku saya ni halaman 33, cuma saya tak pasti buku tuan-tuan. Mungkin di halaman yang lain rasanya belas-belas. Dicetakkan yang baru, dia masih lagi di awal-awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi perbahasan kita hari ini masuk kepada nak kita membasuh muka ataupun wajah. Maka kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian ambil pula satu cebok air yang lain. Kalau kita bahaskan sebelum ni, kita ambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, air yang kita masukkan ke mulut dan juga ke hidung. Jadi bukan lagi kita pakai air itu dah. Kita ambil satu cebok air yang lain untuk engkau membasuh muka. Guna air itu untuk membasuh muka pula. Maka basuhlah mukamu mulai dari tempat yang mula mendatar dari dahi sampai ke hujung bahagian hadapan dagu. Maksudnya basuh muka ni, kalau kita ambil air guna tangan kita, maka kita basuh muka daripada atas. Bukan pada bawah naik ke atas. Jadi daripada atas turun ke bawah. Tertibnya sedemikian. Ini dari segi bujurnya. Bujur ni panjang lah. Jadi sekarang Al-Imam Al-Ghazali jelaskan juga kepada kita. Tengok di sini kita lihat kefaqihan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bukan sahaja diajarkan kita bahagian adab, tetapi diajarkan juga kepada kita hukum hakam fardu ain yang perlu kita ketahui. Bab fiqh pun diajarkan kepada kita. Ini dari segi bujurnya, dan dari segi lebarnya pula ialah jarak antara dua telinga. Jadi di mana sempadan ataupun di mana kita sebut dikira wajah tu. Wajah ni kenapa nama wajah? Sebab indal muwajah. Bila kita tengok orang, apa yang kita nampak depan, itulah nama dia wajah, bertentang tu. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahkan para fuqaha menyebutkan macam mana nak hitung muka ni daripada tempat tumbuh rambut dekat dahi kita ni. Secara adatnya di sini contohnya dekat dahi ni sampailah ke dagu, tempat bertemu dua tulang. Disebut tempat bertemu dua tulang ni di bawah ni. Jadi ustaz, macam mana pula kalau orang dia punya rambut tak ada kat atas ni? Ada setengah kan, cerita Cina kan, cerita kungfu tu, dia sekerat je rambut dia. Adakah sampai situ muka dia? Tak. Dikira pada adat ataupun pada uruf biasa. Jangan pula, ustaz, rambut saya ni kat setengah kepala baru ada rambut. Habis tu kalau orang tak ada rambut macam mana pula? Takkan semua tu jadi muka dia? Tak. Pada kebiasaannya tempat tumbuh rambut bermula daripada situ sampailah ke tempat bertemu dua tulang di dagu ni. Itu namanya, itu had ataupun sempadan bagi muka. Maksudnya apa? Daripada atas sampai bawah tu wajib dikenakan air padanya, wajib dibasuh ketika mana berwuduk. Dan di mana pula bahagian lebarnya, daripada telinga ke telinga. Ni daripada, tak tahu apa nama ni, cuping sini kan, yang hujung dekat apa, daripada telinga ni lah, telinga ni sampai ke tepi, daripada telinga kanan sampai telinga kiri, itu lebarnya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka kemudian disebutkan lagi apa? Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahzif, iaitu tempat yang telah beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ, iaitulah tempat yang ada di antara bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis, yakni tempat yang ada di tepi dahi. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu, bulu kening, bulu misai, bulu mata, bulu azab, iaitu bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka disebutkan lagi, dijelaskan lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bila kita basuh muka ni, pastikan seluruh bulu-bulu yang ada di muka itu kita basuh. Jadi kalau kita baca dalam kitab fiqh nanti Faiz, kita boleh pelajari para fuqaha sampai jelaskan di muka kita ni ada 20 jenis bulu. Orang Arab ni dia kaya dengan bahasa. Jadi setiap bulu-bulu ni nama lain-lain. Kita ni nama ni sama je semua. Tambah lepas bulu tukar je tempat. Bulu mata kan? Jadi kalau orang Arab ni sampai ada 20 jenis bulu di muka yang perlu kita sampaikan air kepadanya. Jadi sebab tu orang bila ambil wuduk, maka kena ambil perhatian. Terutama apa ni? Bahagian kelopak-kelopak mata, yang mana perlu disampaikan air ni, bahagian tempat tahi mata ni. Pastikan ke semua air sampai. Ni, di bahagian tepi telinga kita ni, sideburn kita dan sebagainya ni perlu disampaikan air. Sebab apa? Sebab dikira tadi ni dibagi tahu kepada kita tu had ataupun sempadan muka ni daripada mana sampai mana perlu kita ambil perincian. Baik. Kemudian jadi semua bulu-bulu lah. Kalau dalam kitab fiqh ni kita jelaskan panjang lagi ni. Satu-satu kita sebut. Tapi cukup untuk kita fahami Al-Imam Al-Ghazali suruh kita ambil perhatian. Jangan sampai wuduk kita ni sejuk lah, kita hempas sahaja air ke muka. Bahkan perbuatan tu makruh. Tapi kita letak bila kita dah ambil air tu daripada atas, kemudian kita sapu muka kita dan kita ratakan air sampailah ke semua bahagian tersebut. Sampai ke semua bahagian yang ada pada kawasan muka. Kemudian disebutkan lagi, dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Dekat sini disebutkan, tadi disebut semua bulu kena disampaikan air. Di sini dijelaskan, cuma ada bahagian yang mana kalaulah seseorang itu pada bulunya itu tebal, dia hanya perlu sampaikan air kalau bulunya nipis. Kalau tebal tak, hanya sunat untuk diselati. Apa dia? Pada janggut. Kalau orang janggutnya tebal, ketika itu hanya sunnah hukumnya untuk diratakan ataupun untuk disampaikan air padanya. Hanya kita selati sahaja janggut kita tersebut. Jadi macam mana pula nak tentukan seseorang tu janggutnya tebal ataupun nipis? Ustaz saya ni tebal, takkan kita nak kalau kita mengajar kat masjid, takkan 50 orang tu awak tebal, awak nipis, awak tebal, awak nipis, awak tebal, awak nipis. Penat kita bila nak khatam mengaji kalau macam tu. Maka ulama letak kaedah macam mana nak tentukan tebal atau nipis sesuatu ataupun janggut seseorang.
adalah apabila kita duduk depan dia. Maknanya biasanya kedudukan jarak bersembang. Bila kita tengok dia, kita nampak warna kulitnya di sebalik janggut dia. Itu maknanya nipis. Tapi kalau gelap je Ustaz, tak nampak apa pun contohnya, maka itu sudah tentu kategorinya tebal. Maka tidak wajib menyampaikan air sampai ke dalam. Tapi kita selati. Nanti ada sunnah-sunnah. Baik. Kemudian kata penulis dan baca olehmu ketika membasuh muka. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini dengan sambungan dalam bab membasuh muka. InsyaAllah kepada anda boleh terus bersama-sama kami dalam bicara adab kita. Kembali seketika nanti, terus dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kuantan 89.6 FM. Terus ikuti siaran kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Untuk bicara adab kita bawakan setiap Selasa 9 malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun bersama dengan kita. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian kita pada malam ini. Masih lagi dalam adab berwuduk. Untuk bahagian untuk menyapu muka, kita nak dengarkan sambungannya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz Haji Osman hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Jadi sebelum kita sebut apa yang perlu kita baca ketika mana kita nak basuh muka, kita mungkin boleh ambil sedikit daripada apa yang telah disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka berkaitan dengan sunnah-sunnah ketika membasuh muka ataupun membasuh wajah. Maka disebutkan memulai dari bahagian atas, semata-mata mengikut sunnah. Jadi kita lakukan daripada muka bahagian atas ni sebab apa? Sebab ikut baginda Nabi SAW. Jadi itu kita kena datangkan dan itu kita kena tahu. Maka kita diberi pahala dengan apa yang kita lakukan tersebut. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Membersihkan celah-celah mata dengan jari telunjuk ni. Kita tonyok. Maka hukumnya adalah sunat. Tapi kalau tak menyampaikan air padanya, maka kita kena dan wajib untuk membersihkannya. Wajib untuk bersihkan. Jadi ni kena ambil perhatian. Tambah subuh lah, orang bangun lambat ke apa ke, dia kelang kabut ambil wuduk dalam keadaan tak sempurna wuduknya. Kalau tidak sampai air ke kawasan-kawasan yang wajib untuk disampaikan air, maka nanti menjadikan wuduknya tidak sempurna dan tidak sah. Kemudian basuh muka kita ni, kita dah sebut tadi sempadannya tadi daripada atas sampai ke dagu, daripada tepi sampai ke tepi, benar. Tetapi dianjurkan untuk kita lebihkan. Janganlah ngam-ngam contoh atas kepala ni. Betul-betul lah dekat sini kita pula buat macam mewarna, katakan macam ni je. Tak, biar lebihkan sampai ke atas kepala kita sikit. Kerana apa? Kerana ini namanya hurrah. Nanti kita akan sebutkan bahawasanya umat baginda Nabi SAW diberi kelebihan, antaranya apa? Ada hurrah dan muhajjali. Kita lebihkan basuh muka, kita lebihkan basuh tangan, kita lebihkan basuh kaki. Semua yang lebih-lebih kita basuh ini nanti akan bercahaya di hadapan Allah. Maka makin kita banyak membasuhnya, makin kita lebih basuh, maka makin banyaklah cahaya yang ada pada kita. Hasil daripada wuduk kita tersebut. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bahkan dianjurkan kita nak ambil air tu pun ambil dua tangan. Ambil dua tangan. Jangan cebok satu tangan je, boleh je. Tapi yang lebih baik ambil dua. Ambil dua. Bahkan membasuh muka dianjurkan padanya untuk kita membasuhnya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Baik. Kita sambung seterusnya di dalam perbahasan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan baca olehmu ketika membasuh muka. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika
ولا تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك. Artinya, ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadikan putih muka para awliya. Ni antara doa yang kita kena mohon kepada Allah. Ni wuduk kita ni ibadah. Bukannya basuh muka nak sejuk-sejuk. Bukan kita nak buang kotoran-kotoran zahir di muka kita. Tapi kita nak Allah Subhanahu wa ta'ala cahayai muka kita dengan nur, dengan cahaya. Dan jangan engkau hitamkan mukamu dengan kegelapan pada hari menjadi hitam muka musuh-musuhmu. Dan jangan engkau tinggalkan menyelat-nyelat janggut yang tebal. Ni sunat untuk kita selati janggut kita. Bagi orang yang tebal janggutnya. Tebal janggutnya maka diselati. Masukkan tangan, ambil air, maka kemudian dia selati janggutnya. Kemudian basuhlah tanganmu basuhlah tanganmu yang kanan dan ikuti pula dengan membasuh tangan kiri. Jadi di sini Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala jelaskan dengan sangat ringkas berkaitan dengan rukun yang kedua. Jadi rukun wuduk ni, yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka. Sekarang masuk ke rukun yang ketiga, membasuh tangan. Cukup Al-Imamul Ghazali di sini nak bawakan kepada kita, kita tahu yang wajib dan apa yang kita harapkan ketika kita nak basuh muka. Dan satu ingatan pada kita, bila kita nak muka kita bercahaya dengan wuduk kita tersebut, maka janganlah juga kita jadikan mata kita untuk melihat sesuatu yang maksiat, yang menyebabkan nanti menggelapkan hati kita. Maka kata Al-Imamul Ghazali, kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan ikuti pula dengan membasuh tangan kiri. Rukun yang seterusnya membasuh tangan. Jadi disebutkan lagi sunnahnya daripada tangan yang kanan. Kemudian barulah tangan yang kiri. Kemudian disebutkan lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Basuhlah tanganmu bersama dengan kedua siku sampai ke tempat pertengahan lenganmu. Jadi dia kata basuhlah tanganmu bersama dengan ni maksudnya sampai bersama pula Ustaz, macam mana bersama tu? Jadi maksud bersama dengan ni sampai kita basuh tangan kita ni daripada bahagian depan tangan kita ni sampai kedua siku tu, bahkan sampai ke pertengahan lengan, atas sikit. Ni yang kita sebut tadi, lebihkan basuhan. Walaupun sebenarnya sampai siku je yang dianjurkan. Maksudnya yang menjadi kewajipan kita tu sampai siku. Tapi lebih sikit sampai ke pertengahan lengan. Tengok, disebutkan kerana perhiasan di dalam syurga itu sampai ke tempat basuhan wuduk. Ni menjadi cahaya-cahaya kita nanti di akhirat. Dan baca olehmu ketika membasuh tangan kanan akan doa Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ni harapan kita bila basuh muka, basuh tangan. Ni nak bagi kita konsentrate. Kalau tidak nanti kita sibuk tengok orang berwuduk. Kalau tidak nanti kita berangan, macam-macam lah. Jadi Al-Imamul Ghazali ajar, hadirkan doa-doa ini, harapan-harapan ini ketika kita berwuduk. Ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amalanku pada hari kiamat nanti di tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini kena mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan buku amalan kita dari tangan kanan. Ini kita harapkan pada Allah. Wa hasibni hisaban yasira, dan kita minta Allah mudahkan hisab kita, audit kita. Bukan senang audit kalau
memang ikut law, bahasa ni susah lah. Saya. Banyak kita ni kona-kona baring ni. Kona-kona ni banyak. Maka mohon pada Allah. Dan baca olehmu ketika membasuh tangan kiri akan doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au min warai dhahri. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahawa engkau memberikan kepadaku akan catatan amalanku di tangan kiriku dan engkau berikan kepadaku daripada sebelah belakangku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi antara dianjurkan kita sebut tadi, lepas kita basuh tangan, basuh muka, maka kita basuh tangan. Mulakan basuh tangan dengan telapak tangan kita dan mulakan dengan tangan yang kanan. Sunnahnya mula kanan dulu, kemudian baru kiri, bahkan lebihkan sampai ke pertengahan lengan kita. Ada orang, ustaz, macam ni kalau saya tenggelamkan, celup tu tangan saya dua-dua sekali dalam kolah. Ada orang kata, boleh tak macam tu? Boleh. Tetapi para ulama menyebut hukum mencelup secara bersamaan adalah makruh. Maksudnya kita buat sekali. Buat yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Jadi ibadat dalam wuduk ni dibuat semuanya satu-satu. Kanan dulu baru kiri. Kaki pun kanan dulu baru kiri. Tetapi ketika basuh telinga, itu serentak. Basuh telinga serentak. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dianjurkan juga kita untuk menggosok anggota wuduk kita. Ni dalk, kita panggil. Kita tonyoh, kita gosok. Sunat. Terutama kalau ada benda yang menghalang air daripada sampai, maka wajib dihilangkan. Wajiblah kita kena gosok tu supaya hilang, supaya air sampai. Tapi ni sunat ni kalau cerita air dah sampai. Air dah sampai, maka sunat juga untuk kita sapu ataupun kita gosok anggota tangan kita. Juga dianjurkan kita untuk 3 kali membasuh tangan kanan dan kiri. Bahkan menjadi sunnah kalau orang yang dia ada cincin. Oh ustaz, saya pakai cincin ni, macam mana saya berwuduk ni? Maka gerak-gerakkan cincin kita. Gerak-gerakkan cincin kita. Hukumnya adalah sunnah. Tapi kalaulah kita tak gerakkan, air tak masuk, air tak sampai kotak sungguh kita pakai, maka ketika itu wajib untuk gerakkan. Jadi berbeza hukum dalam perbuatan yang sama mengikut kepada keadaan. Juga dianjurkan untuk kita menyegerakan membasuh antara anggota daripada satu ke satu. Maksudnya daripada basuh muka tadi, jangan sampai kita dah kering basuh muka baru basuh tangan. Dianjurkan padanya mualah, yakni berturut-turut. Lepas kita basuh muka, terus basuh tangan. Kemudian kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepala. Tadi disebut basuh muka, basuh tangan. Tapi dalam kepala, dalam anggota kepala tak disebut basuh, tetapi disebut sapu. Ada beza ke sapu dengan basuh? Ada beza lah. Maka kalau disebut basuh ni, yang penting apa dia? Wusulul balal. Wusulul balal ni apa? Sampai basah. Jadi memadai bila dah basah, cukup. Sapu pun boleh, tembak air pun boleh. Yang penting air sampai basahan pada rambut. Tak syarat pun sampai ke kulit kepala tu, tak syarat. Berbeza dengan muka, dengan tangan, kena basuh, kena sampai air ke kulit, kena meratai. Tetapi kalau kepala memadai sekadar
sedikit sahaja. Tengok disebut apa dia? Kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepala dengan sapuan. Ini sunatnya. Jadi dalam mazhab al-Imam Syafi'i, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menyapu sedikit daripada rambut atau kulit kepala. Tak disyaratkan semua. Sedikit sahaja sudah memadai. Dengan syarat-syaratnya nanti yang akan kita sebutkan. Tetapi sunatnya dalam mazhab Syafi'i disapu seluruh kepala. Jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali membawa yang dianjurkan. Seluruh kepala kita basahkan dengan kita menyapu. Iaitu dengan membasahkan kedua-dua tanganmu, lalu engkau temukan ujung jari kedua-dua tanganmu dan engkau letakkan keduanya pada bahagian hadapan kepala. Kemudian engkau lalukan kedua tanganmu itu ke bahagian belakang daripada kepalamu. Jadi ni ujung kita ni kita samakan. Ni tangan kita ni, telunjuk ni, kalau kita buka kita punya kopiah tu, kita ambil air, kemudian kita sapukan daripada depan ke belakang. Sapu dari depan ke belakang, bawa ke depan. Jadi 3 kali kita lakukan sedemikian. Ini sunat. Adapun kalau rukun, cukup kita ambil air sikit, kita letak je kat kepala. Yang penting bahagian kepala. Sebab tu orang perempuan, kalaulah dia ambil wuduk, rambut dia panjang ni, dia kata rambut baru lepas pergi salon, kalau kena basah nanti rosak rambut. Dia ambil air, dia basuh dekat rambut dia yang panjang kat ujung, yang dekat dengan dia punya pinggang. Rambut panjang sampai pinggang, basuh yang kat pinggang tu, maka tidak memadai. Kerana syarat basuhan mestilah di bahagian kepala, rambut di bahagian kepala. Berbeza kalau orang buat umrah haji kan potong rambut. Tak semestinya sampai kena atas ni, kat ujung pun sudah memadai. Baik, maka disebutkan di situ, setelah itu engkau kembalikan semula kedua tanganmu ke hadapan. Jadi tadi kita dah tunjuk lah, tolak ke belakang, kembali balik ke depan. Ini baru dikira 1 kali sapuan. Itu baru kira 1, bukan kira 2. Bukan pergi ke belakang 1, ke depan balik 2, bukan. Depan belakang dikira 1. Maka buat seperti ini 3 kali sunnahnya. Kemudian dan baca olehmu. Sambil kita sapu kepala kita pun doa, Allahumma ghashini bi rahmatik wa unzil ala min barakatik wa adhillani tahta dhilli arshik yawma la dhilla illa dhilluk Allahumma harrim sya'ari wa bashari 'alan nar. Wa anzil alayya min barakatik. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmat. Ni kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala liputi kita dengan rahmat. Dan turunkanlah kepadaku berkat-Mu dan naungilah aku di bawah naungan arasy-Mu di hari yang tiada naungan kecuali hanya naungan-Mu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Itu bahagian kepala. Jadi setelah kita membasuh muka, kita membasuh tangan, kita menyapu kepala, kemudian Al-Imam Al-Ghazali sambung lagi dengan kemudian engkau sapu kedua telingamu. Kita akan sambung selepas ini, insya-Allah. InsyaAllah. Kepada anda boleh terus ikuti siaran kami live Facebook dan juga YouTube. Anda boleh tonton dan dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami kembali seketika nanti. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong pegawai teknologi maklumat grade FA 29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan telah lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Memiliki sijil dalam bidang teknologi maklumat atau pemprosesan data atau diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh IKIM, Politeknik Tempatan atau Pengajian Tempatan atau yang setaraf dengannya.
Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dan berkemahiran di dalam bidang rangkaian dan keselamatan ICT. Penolong pegawai teknologi maklumat membantu pegawai teknologi maklumat mengawal selia dan menyelenggara peralatan dan sistem berkaitan akses rangkaian dan keselamatan ICT IKIM dan tugas-tugas lain yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal instan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 11 Mac 2022. Assalamualaikum, saya Tok Ki daripada PPIM. Pernah tak nak bersedekah tapi takut kena scam? Ni Tok Ki nak kongsi. Sumbangan.com ada lebih 700 kempen dari pelbagai agensi yang diiktiraf. Pusat Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan pun ada di sumbangan.com. Alhamdulillah, melalui sumbangan.com, PPIM berjaya kumpul banyak dana. Terima kasih para penyumbang. Jom bersama Tok Ki bersedekah, berwakaf dan bayar zakat di sumbangan.com. Sumbangan.com, platform saham akhirat kita. Terus ikuti siaran kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita nak sambung lagi pengajian ilmu dalam bicara adab kita bersama dengan Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun bersama dengan kita, insyaAllah. Kita nak ikuti pengajian adab berwuduk kita. Kita nak sambung dengarkan. Anda boleh terus menonton di Facebook Live dan juga YouTube kita serta dengarkan di Radio IKIM. Ustaz, kita nak sambung lagi pengajian adab berwuduk kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz Haji Osman, hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Maka kita boleh sebutkan di dalam adab-adab ketika berwuduk dan kita perlu pelajari nanti, ada padanya perkara yang disebut sebagai rukun-rukun wuduk. Ada yang disebut perkara yang membatalkan wuduk. Dan ada perkara yang disebut sebagai sunat-sunat ketika berwuduk, dan ada perkara-perkara yang makruh ketika mana seseorang sedang berwuduk. Jadi bagi orang yang ingin menyempurnakan wuduknya, maka lazimi dan fahami baik-baik terutama pada perkara sunat dan juga pada perkara wajib, dan tinggalkan perkara yang makruh, juga mengetahui tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak tahu wuduknya telah terbatal, menjadikan ketika dia solatnya tidak sah. Ingat tak apa Ustaz, jangan ingat. Ilmu ni kena ada ilmu, bukan main ingat, bukan ingat agak-agak, bukan. Bukan begitu kita menjaga agama kita. Kemudian engkau sapu kedua telinga, luar dan dalam, dengan air yang baru. Maksudnya apa? Bukan air yang berbaki di tangan selepas menyapu kepala. Bukan air yang sapu kepala tadi, tapi ambil air yang lain. Dan masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam lubang telingamu. Maka engkau sapukan bahagian luar dengan ibu jari dan baca olehmu. Ni kalau kita belajar ni, guru kita ajar ni, untuk kita masukkan dalam telunjuk kita dalam telinga kita gerakkan. Kemudian bahagian luar menggunakan ibu jari kita. Dan pada membasuh telinga kita pakai dua-dua serentak. Kita pakai kedua-duanya serentak. Kemudian apa dia? Ketika mana kita basuh ataupun kita basuh telinga kita, kita sebut Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Tengok bagaimana Al-Imam Al-Ghazali sesuaikan doa dengan sifat anggota tersebut. Muka sesuai dengan muka, tangan dengan tangan. Jadi kita senang nak ingat. Muka nak putih wajah, nak ada nur, tangan nak dapat amalan daripada tangan kanan. Bahkan ketika kita berkumur-kumur, kita niatkan supaya kita banyak menyebut kalimah-kalimah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sukai. Kalimah-kalimah Allah, kalimah-kalimah zikir. Jangan keluar perkataan-perkataan yang tak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Maka sedemikian disebutkan ketika kita membasuh telinga, ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang mendengar sesuatu perkataan, lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah, perdengarkanlah akan aku akan suara pemanggil syurga di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik.
Kemudian sapulah tengkukmu dan baca olehmu. Jadi kita kena tahu basuh telinga ni adalah sunat. Dia bukannya rukun. Jadi kita kena Al-Imam Al-Ghazali sebab dia bukan membicarakan tentang perbahasan kitab fiqah. Jadi dia tidaklah meletakkan secara kaedah fiqahnya di sini hukumnya wajib, tapi dia sedang ajak aturan. Buat ni. Jadi kita lah yang kena belajar. Jadi kena tahu menyapu telinga, basuh telinga hukumnya sunat. Juga sedemikian juga membasuh tengkuk. Maksudnya leher kita ni, lepas kita basuh telinga, basuh leher kita, hukumnya juga adalah sunat. Bila kita basuh ni, kita basuh daripada depan ke belakang, kita sebut Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, merdekakanlah, bebaskanlah tengkukku, leherku ini daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu, yakni di dalam api neraka. Juga sunat. Dan seterusnya kata Al-Imam Al-Ghazali, ni sekarang Al-Imam Al-Ghazali jelaskan pula kepada kita rukun seterusnya. Kemudian basuhlah kakimu, baru sampai ke kaki yang kanan, dan diiringi dengan yang kiri. Itu sunnah dia. Kanan dulu, baru kiri. Dengan menyempurnakan basuhan sampai kepada buku lali, dan diselatilah celah-celah jari kakimu dengan kelingking tangan kanan. Menjadi anjuran kita ambil jari tangan kelingking kita yang kiri, kita selati celah-celah ni celah-celah jari kaki kita kanan dan kiri, masuk ni sunat dia. Engkau mulakan yang demikian dengan menyelati kelingking kakimu yang kanan, kanan sekali. Kemudian engkau sudahi dengan kelingking kakimu yang kiri. Engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu dari sebelah bawah dan baca oleh ketika membasuh kakimu yang kanan, Allahumma thabbit qadamayya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika salihin. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakimu di atas titian siratul mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba-Mu yang salih. Ni kita punya pengharapan kepada Allah, kita punya keinginan kepada Allah ni, agar tetap kaki kita ni menuju jalan Allah Ta'ala. Dan baca olehmu ketika membasuh kakimu yang kiri, Allahumma inni a'udhu bika an tazilla qadamayya ala sirati finnar yawma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku ke dalam jurang api neraka. Ya Allah, kalau kita baca doa-doa ni, maka kita akan mendapat kekhusyukan di dalam kita punya ibadah Allahumma salli wuduk kita, dalam ibadah wuduk kita. Kemudian disebutkan lagi apa? Di mana pada hari itu akan tergelincir kaki-kaki orang yang munafik dan musyrik. Dan basuhlah kakimu hingga sampai ke pertengahan betismu. Jadi yang wajib tadi sampai buku lali, naikkan sikit sampai separuh bahagian betis. Ni nanti akan bercahaya di hari akhirat. Dan hendaklah engkau memastikan bahawa semua anggota wudukmu itu engkau basuh dan engkau sapu 3 kali. Maksudnya bila kita basuh tu, air tu sampai, dan juga sunatnya seperti mana kita sebut tadi, gosok. Apabila engkau telah selesai daripada berwuduk, sempurna dah wuduk kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, hidupkan segala sunnah-sunnahnya, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, baca pula doa, angkat tangan, kemudian penglihatanmu ke langit, tengok ke langit, maka kemudian kita doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma bihamdika subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adhkuruka dhikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Maka disebutkan apa dia? Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu. Tidak ada syirik baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Maha suci Engkau, wahai Tuhan, dan disertai dengan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku telah berbuat kesalahan dan aku bertaubat kepadamu. Maka ampunilah daku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang menerima taubat hamba-Mu dan Engkau sangat kasih sayang kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur, dan jadikanlah aku orang yang selalu menyebut nama-Mu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadamu di waktu pagi dan juga petang. Jadi baca doa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tengok disebutkan apa? Maka sesiapa yang membaca doa ini selepas ia berwudu. Tadi kita dah doa dah. Ni bagaimana kita nak sibukkan diri kita agar tidak lalai. Al-Imam Al-Ghazali sebenarnya nak bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah tak lalai dalam ibadah. Maka selepas doa lagi, selepas doa lagi, selepas doa lagi, agar dirinya terus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan apa? Maka sesiapa yang membaca doa ini selepas ia berwudu, pasti akan keluar segala dosanya daripada segala anggotanya, dan dicop ke atas wudunya dengan cop. Maksudnya apa? Maksudnya diterima di sisi Allah, lalu diangkat dan diletakkan di bawah arash. Maka sentiasalah wudu tadi bertasbih kepada Allah, dan ditulis baginya pahala wudu sampai hari kiamat. Baru ibadat wudu yang sempurna telah mendapat ganjaran yang sangat besar. Bagaimana seseorang yang solatnya itu sangat berkualiti. Bagaimana solat yang mana seseorang ketika mengangkat tangan Allahu Akbar sudah tidak ada lain yang lebih besar di hatinya. Lebih-lebih lagi besar ganjaran yang akan Allah berikan. Bahkan disebutkan oleh para ulama juga antara perkara dianjurkan kita lakukan selepas kita berwudu. Yang pertama membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian berapa kali? 3 kali. Kemudian kita membaca ayatul kursi, dan juga kita membaca surah Al-Ikhlas. Ini disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dijelaskan dalam Bughyatul Mustarsyidin. Kemudian, dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ini ketika berwudu. Maksudnya ini perkara yang makruh. Ini perkara yang makruh. Juga dianjurkan kita lepas berwudu masuk, kalau belum masuk waktu solat, ataupun kalau belum lagi Bilal ataupun muazzin iqamah, maka kita solat sunat wudu 2 rakaat. Bahkan istimewanya solat sunat wudu, perkara ini sentiasa dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, sampai Nabi kata Nabi dengar tapak kaki Sayyidina Bilal dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini kita dalam Isra dan Mi'raj, kita kena tahu apa yang berlaku. Antaranya Nabi dengar tapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara. Ini adalah makruhat, perkara-perkara yang dimakruhkan. Maka disebutkan apa dia? Yang pertama, mengibaskan tangan untuk memercikkan air. Jadi
Biar je. Sebab apa? Sebab air basuhan kita wuduk ini adalah air basuhan ibadah. Maksudnya ada keberkatan. Yang kedua, menamparkan air ke muka dan kepala. Maksudnya hempas. Baling air tu kuat-kuat. Ketiga, bercakap-cakap. Keempat, membasuh anggota wuduk lebih dari 3 kali. Yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat. Tetapi hanya semata-mata was-was. Ulang banyak kali sebab was-was. Dan syaitan yang mengganggu orang yang sedang berwuduk namanya walhan. Itu faedah. Yang keenam, berwuduk dengan air musyammas. Ini dalam kitab fiqh dibahaskan. Air musyammas, air yang panas. Dibuat daripada bekas air yang ditempa. Berada di negara yang panas. Digunakan pada anggota. Itu air musyammas. Tengok tu, air yang terkena panas matahari dan di negeri yang panas. Yang ketujuh, berwuduk dengan menggunakan bekas-bekas dari tembakau. Sedemikian juga makruh. Maka yang 7 perkara ini hukumnya makruh ketika berwuduk. Dan disebut pula di dalam hadis, inna man dzakarallaha inda wudu'ihi. Ni fadilat yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tahharallahu jasadahu kullahu. Sesungguhnya sesiapa yang menyebut nama Allah ketika berwuduk, maka Allah menyucikan jasadnya semuanya. Wa man lam yadhkurillaha lam yathhur minhu illa ma asabahul ma. Tetapi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah di dalam wuduk, maka tidak suci daripada jasadnya kecuali hanya anggota-anggota yang terkena. Jadi matlamat kita berwuduk bukan hanya semata-mata membersihkan zahir, tetapi nak bersihkan hati kita agar nanti ketika salat benar-benar yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, adab mandi. Jadi kita akan masuk lagi satu bab yang berkaitan dalam bab taharah. Setelah kita bicarakan berkaitan dengan wuduk, adalah perkara yang disebut di dalam bab mandi. InsyaAllah kita akan kembali semula pertemuan kita minggu hadapan, hari dan waktu yang sama 9 malam untuk perkongsian bicara adab. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. InsyaAllah semoga tak bukan. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang berkongsi catatan. Semoga menjadi jariah kita dan semoga dapat kita beramal sebanyaknya dengan apa pun yang dah pun kita pelajari. Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya. Semoga terus diberikan kesihatan yang baik dan dipelihara sentiasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama kita pagi pada minggu depan untuk perkongsian bicara adab. Jumpa lagi Ustaz insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi anda teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruwaq Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kahirah, Mesir yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi sekarang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Saya ulang, di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang